Assalamualaikum dan selamat pagi, tengah hari, petang, malam. Okey, aku tengah petang lah. So, benda ni recorded, pastinya korang jawab lah bila time yang korang tengah tengok benda ni Alright, Assalamualaikum semua. Kembali ke video kedua untuk YouTube channel Teacher Faris TV. Okey, alright, ini sama juga aku akan review paper seterusnya. Okay, basically sebenarnya paper aku ni lebih related dengan kesihatan lah. Okay, kesihatan mental, berat, penyakit ke arah ke situlah. Dan ingat, ini adalah general knowledge ataupun knowledge yang umum kepada 28 juta orang manusia dalam Malaysia. Okay, aku tak harap pun orang Thailand boleh faham aku cakap, tapi aku nak orang Malaysia educate tentang benda-benda yang asas ni lah. Okey, sebelum kita start, marilah tekan subscribe dan juga like dan juga komen di bawah. Okey, alright. So, apa tunggu lagi? Jom kita. Alright, gang. Okay. So, di sini, tajuk yang diberi oleh paper ni, The Impact of Jump Rope Exercises on Stress of 12 to 16 years school children. Okay. Okay, kau nampak? Ingat tak aku cakap pemboleh ubah ada, bergerak balas ada. Pemboleh ubah gerak balas dengan manipulasi. Itu sorry Manipulasi ialah jump rope exercise. Okay, so kita bagi dua lah. Satu grup buat exercise, satu grup tak buat exercise. Dia nak kaji level of stress dekat inilah 12 ke 16 tahun punya school children. Okay, aku ambil tajuk ni mungkin sebab isu dengan pandemik ni. Okay, stres ni dia bukan secara ungkapan lah. Okay, dia expression dan juga decision seseorang tu. Okay, kita boleh nilai dengan orang tu lah. Dengan orang tu dengan keputusan dia kat situ. Okay, expression dengan decision. Okay, kau boleh nilai. Okay, ini semua benda yang ditafsirkan oleh para expertise. Okay, so manakala pandemik, orang sebut duk stres kan, duk rumah lama kan. Apa kata kita tumpu dekat anak-anak ataupun warga-warga yang muda, mungkin belia yang muda lah, okay, 12 hingga 16 tahun. So paper ni memang attack dekat situ. Paper ni dikeluarkan tahun 2018. Okay, tak pandemik lagi pun tapi dah keluarkan. Tapi dia tahu stres boleh berlaku pada umur-umur muda juga. Selain kita yang tua ni, fikir kerja lah, hutang lah kan. Okay, alright. So kita baca dekat introduction dulu lah. Sebenarnya baca abstract. Okay, so aku baca abstract lah. The main aim of the study is to find the effect of jump rope exercise on the stress of 11 to 16 years school children. Okay, considering the mentioned objective, 40 students of BIPS ni tempat ni aku rasa ni Bagalkot Karnataka state selected as cases for this study, and they are randomly divided into training group and controlling group. Okay, untuk orang-orang yang pernah buat research mungkin dia faham, tapi ini untuk umum. Ingat bila kau baca paper, one day lah kan, kau kena baca paper, tak pasal kan, sebab bosan tahu tapi nak baca paper. Okay, bila mention tentang training group, means group yang diberi sesuatu. Contoh dalam study ni dia diberi untuk buat exercise, jump rope exercise lah. Okay, control group adalah group yang tak diberi apa-apa exercise. Okay, apa-apa treatment. Contoh kau nak kaji kopi, group A minum kopi, group B tak payah minum kopi. Itu maksud dia control group. Okay, the first group participated in jump rope exercise. Training process continued 8 weeks. Tiba jadi Melayu kan. Okay, 8 weeks lah. While the latter group did not participate in any exercise program and continued with their daily activities. Okay, ingat, tengok dia mention dah. Satu group buat training jumping tu. Lepas tu satu kali tak payah. Okay, 8 minggu dia orang buat benda tu, dan akhir sekali dia tengok level stress dia. Okay, nak check level stress ni pun adalah instrumen yang dipakai. Okay, instrumen tu ujian yang digunakan. Okay, alright, introduction. Okay,
So tengok kenapa dia pilih macam buat study yang bukan kau main hanyak kau nak tak apa intervention kau nak bagi dia. Intervention tu maksudnya exercise ke makanan ke apa-apa aktiviti untuk kaji tu. Bukan kau main hanyak tapi memang kau rasa benda tu dah ditafsirkan ramai expertise dan kau rasa benda tu boleh efek dekat sesuatu. Apa yang kau nak uji lah. Minda dia ke, memori dia ke, stres ni ke, tahap kelajuan lari dia 1 meter. 1 meter dekat sangat. 100 meter ke, macam tu lah. So the paper mention jump rope exercise is a low cost physical activity. Thus, it impacts on physical fitness. Is being studied by various researchers. Various researchers. Dah ramai dah tengok bahawa jump rope exercise ni selamat lah. Low cost physical activity. Low cost physical activity ni mungkin kita ambil kat orang biasa lah, normal people. Kalau nak tuju kat orang-orang obesity, ada masalah berat, dia sangat susah. Dia memang ada rasa bebanan bila nak buat satu exercise yang melibatkan jumping, dan juga dia boleh menyakitkan di bahagian lower part lah, especially lutut. Tak apalah, ini memang dia ambil secara mungkin dia side means dia ambil daripada satu researcher yang memang tertumpu dekat orang biasalah. Jump rope exercise involve the muscles in arm and legs. Of course, kalau gerakkan tangan, gerak kaki. And it also improve cardiovascular function and metabolism. Bila sebut cardio, automatic dia cerita pasal jantung. Cardiologist, pakar jantung lah. Simple. Rope is a portable tool and and jump rope exercise require minimum space. Tak perlu kau ada satu padang nak buat jump rope. Cukuplah bilik kau, memang kau dah boleh buat jump rope ni. So tak ada alasan untuk orang luar sana. On the other hand, jump rope exercise is incredibly cheap compared to the others. Kau buka Shopee, kau tengok jump rope ada RM10 pun ada. Ni 7 bulan 7. Ni tarikh awal saya, bocor rahsia. Bukan bocor rahsia, bagi tahu awal tengah RM5, tengah RM3 kau beli je. Beli yang biasa punya. Dah pro sikit, angkat lah yang berat sikit kan. Shock. Aku nak skip part ni. Tengok dia ayat last tadi. Current researchers have also suggest that physical activity including jump rope exercise and improvement of stress level management. Dia nampak kan. Dia kata sebenarnya exercise jump rope ni pun boleh bantu dekat stress level seseorang lah. Ingat study ni memang tertumpu kepada umur yang muda supaya bukan sebab dia dah identify stres ni pun berlaku dekat age yang aku boleh kata primary ni lah, bukan primary, 12 ke 16 Bukan 16 ni mungkin dia lower secondary lah student ni dia cerita pasal jump rope. Kau tahu skipping je, tak tahu pening-pening dia skipping. Yang beli tali tu kau pusing-pusing. Nak bawa getah boleh. Siapa pernah main rumah terbakar panggil bomba, pakai benda ni lah, pakai tali. Pakai getah. Tak pun kau beli yang RM5, RM6, lagi senang. Terus sampai rumah. Meaning of stress. So, stress has been identified. Everybody has to overcome stress. Every time there is a stress situation, a mature individual mobilize the available resource and utilize then to best of his ability to overcome the stress, the state of mental emotional strain or tension resulting from adverse of demanding circumstance. So benda ni menyebabkan ni lah fikiran kau, pull of attention kau semua dekat otak lah benda ni bukan berkait dengan lain sangat. Tapi ingat, benda yang start dengan otak kan buatkan kalau salah fikir, salah lah outcome dia. So memang bermula pada otak. The aim of the study is to find the effect of 8 weeks of jump rope exercise. Dia buat exercise selama 8 minggu kepada stress level of 12 ke 16 tahun punya budak sekolah lah. Alright. So kita seterusnya pergi dekat prosedur. Korang tak tahu sangat.
Okay, training prescription. Okay, ni butiran lah. Butiran diorang buat macam mana macam ni So jump rope was primary activity in this experimental study. Students had the rope go around once per jump and did 8 skills in every training session. A skills was composed 15 jumps of jump rope and 2 minutes of rest. Okay, dia kata 15 jam of jump rope dan 2 minit rehat. 3 minit repetition apa lah? Repetition kot. Kita tak faham ni repetition atau repetition. 30 second speed to repetition. Repetition. Aku tak tahulah. Patutnya repetition kan. Each to approximately 35 minutes. Okay. So dia orang spend 35 minutes each day untuk jump rope exercise ni. Student juga buat warm up dengan relaxing stretching exercise. Include stretch on the neck, arm, waist, leg, muscle. Okay, semua ni Okay, so total 45 minit spend untuk per training session. Per tu satu lah. Okay, setiap kali exercise memerlukan 45 minit untuk complete Okay. Alright, next kita tengok kat result. Okay. So result yang lebih mudah nak tengok kat sini pening. Okay, demografi kau tak payah baca, kau pening. Aku pening lah sebenarnya. Okay, kita tengok table dulu lah. Graf ni tunjuk Okay, nampak bawah ni tulis control group, experimental group. Okay. Control yang tak buat apa-apa, ingat aku cakap tadi. Experimental yang buat 8 minggu punya skipping tu. Okay. So ini adalah score stress dia. Score stress. Okay. So permulaan dia, ini markah dia orang. Pre-test, post-test. Pre awal, post yang selepas 8 minggu. Okay. So nilai yang dia dapat adalah 178.35. Ni control group kita cerita dulu Okay, selepas 8 minggu dia dapat 163.65. Okay, nampak dia menurun. Tapi kita nak tengok adakah dia sebenarnya nilai yang signifikan ke tak. Okay, jadi kita tengok macam mana dia kira 190 jadi 167.7. Okay, yang agak besar. Ini pun aku boleh kira dalam 8 belas kat. Okay, dia turun dia punya markah, dia punya skor lah. Okay, tak apa. Discussion. Okay. So kita baca kat conclusion dia. Senangnya graf dah nampak macam turun-turun kan. Okay, maksudnya stres punya skor dah kurang. Dia dah kurang stres. Tapi kita tengok dua-dua kurang stres. Tapi kita nak tengok dia signifikan ke tak. Ingat aku cakap on the first video. Dalam research perlukan sesuatu yang signifikan. Satu yang ketara baru consider ada perbezaan. Okay, tapi kita tengok. Okay, this study indicates that there was a highly significant difference in stress between pre-test and post-test among experimental group of school children as calculated. T value, okay, yang ni in control group also shows there are slightly significant stress. Okay, tengok dia kata, dia sebut pasal yang merah dulu. Okay, experimental group memang ada kurang. Lepas tu dia kata in control group also show there was slight significant stress index in pre-test and post-test. Okay, so maksudnya dekat biru pun ada. Control group pun ada. Okay, control group according to obtain result, it is include that jump rope exercise can manage of stress to have to. Okay, so maksud diorang kat sini, okay, untuk dapatkan dia. Okay, sekejap. Aku baca sekejap conclusion sekali lagi Sebab dia kata macam according to obtained result, it is conclude that jump rope. Okay. Ni table mana? 3.12. Table 3.12 mana? Tak ada table 3.12 pun. Dia kencing ni. Mungkin dia masuk dalam research dia kot. Tak apalah. Sekejap biar aku baca dulu. Okay, yang boleh aku conclude yang pertama memang of course dengan buat jump rope memang akan buktikan stress level boleh kurang. Cuma aku nak tengok apa yang dia conclude untuk group control ni. Okay, yang tak buat apa-apa sebab still turun. Betul tak? Kita dapat graf still turun adakah signifikan. Tapi dia kata sini
also show there a slight significance stress index in pre-test and post-test. Okay, pre-test ni, post-test ni memang as calculated. Okay, so it is concluded that jump rope exercise can manage of stress. Okay, dia sebenarnya macam ni lah. Apa akan dah habis lah paper dia, memang dia buat yang ringkas. Ini memang keluar untuk publish je. Okay, discussion sikit tadi. Okay, so mudah je. Semestinya buat exercise jump rope ni, okay, skipping ni memang membantu dari segi kawal stres. Umur daripada 12 hingga 16 tahun, kita boleh tahu dengan graf ni pun dah tunjukkan memang perbezaan sangat besar. Okay, skor dia jauh compare untuk yang tak buat apa-apa pun, dia punya level of stress tu pun turun, tapi lebih baik buat exercise yang macam jumping rope ni lah. Okay, akan membuatkan dia lebih besar skor dia. Okay, aku rasa yang aku peliknya paper ni cakap tak signifikan kak, baik tak buat apa-apa, betul tak? Baik tak buat apa-apa pun stres kurang. Okay, mungkin okay, so inilah study okay, inilah study. Kadang-kadang aku pun tak clear sangat, okay, tapi inilah dia concludekan memanglah ada, tapi yang ni pun turun. So adakah ayat slight significant ni dia merujuk kepada boleh juga buat macam tu ataupun tidak, tak tahu. Okay, bagi aku nak cakap kat sini, baguslah buat skipping rope exercise, so you able to manage your stress level during this pandemic. Okay, so siapa yang kat rumah ada anak-anak, ada adik-adik, ada kawan-kawan ke kan, okay, so korang tengok dia tu macam behavior macam stres, mungkin putus asa, okay, putus asa macam dah aku malas lah nak buat benda ni, dah aku tak tahu lah nak cari di mana, okay. Kadang-kadang benda-benda tu dia orang tengah buat je, okay, kata fed up lah aku study, tapi dia study, tapi aku cakap dia kawal stres tu dengan buat sedikit physical activity lah. Okay, dalam ni mungkin dia mention 40 minit dia nak buat jump rope exercise ni kan, skipping ni kan, tapi tak, bagi aku kau buat 15 minit pun dah cukup dah. Okay, so mungkin rutin ni kau boleh follow, buat sehari 10 set. Okay, 10 set, aku percaya dengan 10 set ni kau ambil dalam 15 ke 20 minit je. Okay, satu set buat 20 kali ke, satu set buat 50 ke, macam kalau buat satu buat 100. Okay, buat 100, bila buat 10 set dapat 1000. So kalau kau buat 50 dapat 500, cukup lah. Okay, dapat 300, dapat 100, cukup. Okay, jangan pandang exercise kena banyak macam orang lain, tak. Okay, korang ada sendiri punya fitness level, so time by time korang boleh improve sendirilah. Okay, ini just general, ini untuk orang-orang yang biasa, bukan atlet ke, okay, bukan sakit ke, okay. So perhatikan mereka yang ada di rumah bersama anda, so make sure diorang pun sihat. Okay, dengan skipping rope RM9, RM8, insyaAllah stres anda boleh berkurang ketika pandemik. Ingat, bila kita sakit ni sebenarnya kita dah mengganggu kehidupan orang lain juga. Okay, contohlah awak ambil inisiatif untuk stres, untuk berkurung tahu tak betapa risaunya you punya parents terhadap you. Okay, you punya kakak ke, you punya kawan ke, so jangan bagi diorang risau, pun kena sihat supaya diorang pun terus sihat. Okay, so saya rasa sekian untuk paper yang nombor 2. Okay, saya ucap terima kasih kepada yang terus menonton daripada saat pertama hingga saat terakhir, maksudnya masa kan. Okay, so make sure support saya selalu, tekan subscribe, notify dan juga like, komen juga dalam YouTube channel Teacher Faiz TV. Okay, so thank you. Assalamualaikum. Bye-bye.